you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا فأبعوا الجبال يسبحنا وكنا فاعلين. Yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Budan, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita berada sehingga hari ini, kerana masih lagi diberi kita nikmat mata untuk melihat perkara-perkara yang indah, kerana masih lagi diberi telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang mana kalau kita syukur misalnya kita tidak dapat menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi muzakarah kita, perbincangan kita daripada bulan-bulan yang sudah berkaitan dengan amalan seharian kita yang berkaitan dengan fardu ain. Walaupun kita dah banyak kali dengar, walaupun kita dah banyak kali belajar, tetapi harus kita ingat bahawa saja ilmu itu ialah kena sentiasa diulang-ulangkan, kena sentiasa dimulazamahkan supaya dia menjadi dekat di dalam hati kita dan kita tidak lupa apabila kita membuat perkara tersebut ketika kita dalam keadaan solat dan sebagainya. Jadi bagaimana ni kita nak masuk satu perkara, nak bincangkan satu perkara yang saya rasa amat penting, yang mana kadang-kadang perbuatan yang kita buat itu kita sendiri tidak sedar, iaitulah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kadang-kadang kita terbuat, kita tak sedar. Bila kita belajar balik, oh rupanya aku pernah buat perkara ni. Hari ini kita sama-sama jadikan dia penimbang kepada amalan kita. Sebab apa? Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu kena belajar. Kalau kita main turut-turut sahaja nak solat, contoh kita kata kecil-kecil dulu kita tak belajar, bila besar dah dewasa kita nak solat, kita pun bingung orang tak jadi macam tu. Kita kena belajar secara teori macam ni lah. Ada seorang ustaz, seorang guru, dia baca cerita macam ni, dan praktikal kita kena buat lah.
macam mana cara angkat takbir, macam mana cara rokok, macam mana cara sujud, barulah perbuatan tersebut apabila salah kita ditegur dan kita betulkan amalan itu. Itu tak apa, masalah ibadat. Yang susah sikitnya lagi adalah masalah akidah. Akidah tak nampak, hanya ada pada seseorang itu sahaja. Dan pastikan kita berada dalam akidah yang betul, ahli sunnah wal jamaah, jangan ahli sunnah wal kunah. Itu tak boleh. Dan rosak habis. Macam-macam adalah sesat hari ini kan kita dengar. Jadi macam mana cara kita nak mengelak ajaran-ajaran tersebut daripada meresapi ke dalam kita punya pemikiran? Ialah dengan belajar lah. Belajar di masjid, di surau dan tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk belajar untuk orang ramai. Dengan belajar di tempat-tempat yang tersembunyi. Sebab Islam itu luas, Islam itu jelas, dia tak ada sembunyi-sembunyinya. Ini belajar 2-3 orang, 2-3 kelompok dalam satu bilik lah, dalam satu rumah, itu susah kita. Lama-lama akan terpengaruh dengan bahaya-bahaya ajaran sesat itu. Baiklah tuan-tuan, di kitab yang saya akan baca ni ialah kitab Hidayatul Sibyan, kitab yang kitab lama lah. Ini sama-sama kita tengok. Kadang-kadang kita yang baca ni pun sebab jangan buka tersalah juga yang sebut dia. Sebab ejaan jauh lama dengan jauh sekarang ni sudah beza. Kalau jauh baru ni kita tengok ada sekolah-sekolah bapa, dia ikut ejaan bahasa Melayu. Contohnya kita kata perkataan bumi, ejaan sekarang bawa miliar. Kalau kita jauh dulu bawa min, kalau sudah baca bom kan. Sama juga dengan 7. Kalau dia baru tawaw jin wawha 7. Kalau dulu jauh lama tim atau jin ha, boleh jadi 7, boleh jadi 3. Ada seorang ni dia baca kitab dalam kitab lama ni tak wujud, asal dia 7 lapis bumi. Akibat dia tak baca, dia kata 3 lepas bom. Tu bahaya kena rujuk. Nak baca kitab jauh-jauh lama ni kena rujuk dulu lah. Panggil ustaz-ustaz yang pandai ni. Kata dia ni, faslun, bermula yang membatalkan akan sembahyang itu 21 perkara. Mungkin ada banyak lagi disebabkan kitab ni kecil, dia ambil yang betul-betul padat aja. Kita tengok satu persatu kalau sempat lah. Kalau tak sempat kita sambung yang akan datang bulan. Pertamanya berkata-kata dengan sengaja. Waktu sembahyang dia tahu bahawa dia itu dalam keadaan sembahyang, tiba-tiba dia berkata, dia tegur orang sebelah. Bila main dia kata orang Kedah angkat takbir Allahu Akbar, dia tunggu imam baca Fatihah lama sangat, tegur lah, bila main. Kalau macam tu batal, tak boleh. Lagi diketahui akan haramnya haram bercakap tadi. Sebab apa? Bila kita dah takbiratul ihram, sebab itulah dinamakan takbiratul ihram, sebab dia mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum kita solat. Sebab itulah dinamakan takbiratul ihram. Asal dia perkara tersebut halal. Macam mana? Kita kata bercakap, makan, minum, asal dia benda tu halal. Tetapi apabila dah kita angkat takbir Allahu Akbar, nama dia takbiratul ihram, maka perkara-perkara itu tadi sudah menjadi haram kepada kita melakukan. Kalau kita buat perkara yang haram tersebut,
dengan sengaja, maka batal sembahyang kita. Tetapi kalau kita buat dengan niat bermain-main bukan sahaja batal, maka malah berdosa besar dan betul-betul keluar daripada Islam. Sebab dikatakan bermain-main dengan ibadat. Itu dengan bodoh. Lagi diketahui akan haramnya dan ingat akan diri dalam sembahyang. Dia tahu bahawa sini dia dalam keadaan sembahyang, sepatutnya tak boleh berkata-kata. Tu kan, bila kita takbir Allahu Akbar, hanya kena menumpukan kepada bacaan-bacaan dalam sembahyang sahaja, terutamanya yang wajib. Fatihah itu yang wajib, dan tahiyat akhir itu yang wajib. Tu tak boleh dia nak berkata perkara-perkara yang selain daripada bacaan dalam solat. Berkata tadi dengan dua huruf sahaja. Contohnya dia kata dia berkata bukan berkata yang macam kita pun tak boleh juga. Contoh macam mana? Dia sengajakan batuk. Ada tabiat orang juga ni. Semayang tu. Kalau seandainya keluar daripada batuk dia tu dua huruf daripada alif bata, maka batal semayang dia. Atau satu huruf yang memberi faham, atau satu huruf yang memberi faham. Maksud dia macam mana? Satu huruf, contohnya kita kata qaf, dia batuk, keluar huruf qaf daripada lafaz dia tu. Huruf qaf kan, qaf tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, qaf dari bawah qi, maknanya pelihara olehmu. Maka ada makna, walaupun dia satu huruf, tetapi dia mempunyai makna. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maka batal sembahyang kita. Kalau kita buat dengan sengaja lah. Kalau kita terlupa ke, itu tak ada apa, tak batal sembahyang, tak batal sembahyang. Atau satu huruf yang bermat. Contohnya kita kata bismillah kan, ada huruf yang tak ada mat, tak boleh kita nak panjangkan. Contohnya bismillah, baca bismi je. Tiba-tiba kita sebut bis, dah jadi panjang dah. Bila panjangnya baru bawah, dia akan keluar satu huruf, iaitu juga dalam Fatihah kan, bismi, katanya bismillah, dia baca bis, maka keluar satu huruf. Contohnya kita kata alhamdulillah, panjang sangat, maka dia akan keluar huruf waw. Maka bila keluar huruf waw, nama dia huruf mat, maka batal juga sembahyang kita. Sebab itulah kita kata kalau nak baca Fatihah ni, kita kena bagi juga orang dengar bacaan kita. Kita cari guru-guru Quran yang mahir pun semua, tolong dengar bacaan Fatihah saya ni, boleh ke tak boleh lagi, ataupun ada yang betul, ada yang tak betul ke macam mana. Dia panggil talaki dan musyafahah. Talaki ni kita berdepan dengan guru tu. Musyafahah kita ambil ilmu daripada guru dia macam mana. Macam mana dia sebut kalimah kha ke, alham ke, ha tebal ke, ha nutih ke, semua kira belaka. Dekat mana yang ada syajah. Lillahi, kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi tak ada tekan sikit, sebab itu ada syajah dengan tekan lillahi, tak cukup. Dia punya huruf batal juga. Tu tak boleh kita nak buat main-main buat ibadat ni. Kena terperinci betul-betul, kena halusi betul-betul. Tu.
Bersalahan jika berkata ia dengan lupa dan sedikit perkataannya. Kalau dia kata itu dengan sebab dia lupa dalam keadaan solat, dia tak sedar yang dia itu tengah solat, lepas tu sikit, syaratnya sikit je dia punya perkataan dia. Sikit tu banyak mana? Jadi dalam kitab lain disebut, iaitu dia kata 6 kalimah sahaja kan. Saya suka makan nasi lauk ikan, habis. Itu dikatakan sikit pada huruf yang dikirakan oleh ulama. Kalau lebih daripada tu, saya makan nasi lauk ikan keli goreng, habislah, dah batal dah semayang. Itu dengan sebab lupa tu. Kalau saja-saja satu pun tak boleh, satu kalimah pun tak boleh, satu huruf pun tak boleh, kalau dia memberi erti kepada makna bahasa Melayu. Itu kena jaga. Atau kurang daripadanya, atau berkata ia dengan sahaja dan jahil ia akan haramnya. Ini bagi siapa ni? Padahal ia baru masuk Islam. Yang ni orang Hindu ni, dia tak tahu yang bahawasanya berkata-kata dalam solat itu haram, disebabkan dia baru masuk Islam. Hari ni mengucap syahadah, orang dah ajak pergi semayang dah. Dua orang mengucap syahadah masuk Islam, lepas tu dah ajak pergi semayang dah. Maka bila tiba waktu solat, angkat takbir, dia sembang dia biasa lah. Bila kita nak balik, bila kita nak makan dan sebagainya. Jadi disebabkan dia tu tak tahu lagi apa hukum-hukum ataupun rukun dalam solat, maka dimaafkan pada ketika itu. Dan selepas daripada itu, dia kena belajar. Pergi cari guru belajar macam manakah nak solat dan sebagainya. Kalau dia biar tak gitu, buat lagi, maka hukum dia batal. Tu. Keduanya perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut. Kalau kita lakukan perbuatan yang banyak 3 kali, yang paling senang berikutnya kita tengok contohnya ialah orang suka garu lah, tengah sembahyang dia garu, habis batal sembahyang dia. Lainlah kalau dia letak sini, dia hanya gorakkan satu jari sahaja, maka yang ini tak dibatalkan, sebab dia iktibar seolah-olah macam kelopak mata kita. Kelopak mata kita bila kita solat, kelip pergilah 1000 baju pun tak ada masalah. Yang masalahnya anggota yang besar. Kalau kita tak tekan, ini dia yang makan anggota yang besar, ataupun kepala, geleng sana geleng sini, sakit ubat kan. Tengah banyak geleng sana geleng sini, ni habis. Ataupun dia suka tolak ke belakang, geleng sini geleng sini, macam tu, habis. Dah tak sah sama dia, tak sah nak buat macam mana? Berarti angkat dulu kira rakaat yang lain. Tak boleh nak sambung. Tadi aku berhenti rakaat yang kedua, angkat takbir, itu sambung rakaat kedua. Tak boleh. Kita berhenti itu dah habis, kosong, kena mula balik daripada mula. Itu cara dia. Dan jika dengan lupa sekalipun, ini tak dimaafkan walaupun dia lupa. Sebab apa? Tak ada perbuatan orang yang berjalan ini dalam solat. Bila solat tentu duduk diam, berdiri pun berdiri tetap je, tak boleh ubah dah. Ini seandainya dia lupa, lupa pun tak dimaafkan, sebab benda ni jangan berlaku. Kalau dah kita tengah semayang, kita borak sekali, dah tentu kita ingat. Jarang. Sebab apa? Sebab pergerakan kita ni akan merangsang otak kita kesan, aku tengah buat apa ni, aku solat. Maka setapak saja kita dah ingat dah kita solat. Tapi kalau kita 3 tapak tu, bukan dia dah tu kan. Mungkin semayang tengah semayang tu bukan dia dimasuki oleh makhluk lain. Rupa-rupa dia semayang, tapi makhluk lain yang berada dalam tubuh dia.
Tu bahaya tu. Seperti contoh 3 kali langkah. Kan 3 kali langkah. Ini keadaan ni biasanya terjadi kalau lah sah di hadapan tu kosong. Kan? Sah di hadapan tu kosong, maka kita boleh buat pilihan sama ada orang yang di hadapan tu untuk bergerak ke sebelah kiri dia ataupun sebelah kanan, ataupun kalau dia tengok yang depan tu kosong, orang sebelah kiri sebelah kanan buat tak tahu je, maka orang belakang boleh ambil alih, boleh penuhkan tempat tu. Jadi cara rencana, okey, setapak berhenti dulu, dah tetap baru setapak lagi berhenti, boleh kira setapak. Yang jadi masalah terlampau cepat sangat nak penuhkan tempat kosong tu, dia terus pergi kepada 3 langkah, 1, 2, 3, batal. Ni kalau kita nak penuhkan sah di hadapan, pastikan setapak demi setapak tu. Okey, relax, lepas tu baru tapak lagi. Okey, relax, tapak lagi, berhenti sekejap, tapak lagi, sampai tapak yang depan tu. Baru letak batas sembahyang, baru dia kira satu je pergerakan itu. Kalau terus saja 3 kali langkah berturut-turut, maka batal. Ni jaga ini. Atau 3 gerak sama ada ia dengan satu anggota. Kita sekarang ini sudah atau 3 gerak sama ada ia dengan satu anggota. 3 gerak dengan satu anggota, misalnya satu je anggota tu, tapi 3 kali gerak, 3 kali gerak, habis. Ataupun satu anggota kepala tadi, pusing kanan, pusing kiri, tengok belakang, dah habis, walaupun satu anggota. Atau dengan 3 anggota, 3 sekali bergerak, tangan kanan gerak, tangan kiri gerak, kepala pun gerak serentak, maka batal. Tu. Atau dihisab akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Macam mana misal 2 yang kita kata perbuatan dalam sembahyang, 1 yang sunat serentak. Contohnya kita bangun daripada selesai tahiyat awal, bila selesai tahiyat awal kita disunatkan akan takbir. Jadi orang ni buat macam mana? Allah, waktu dia nak angkat tangan tu dia tunduk bawah. Ni dua ni. Kalau 2 tak batal lagi. Ya Allah, dia serta dengan kepala dia tunduk, maka batal. Tu yang tu banyak kita tak sedar lah, sebab apa kita yang patutnya sembahyang kita kena tengok tempat sujud, tapi yang pelik, yang heran kita suka tengok kaki kita. Sama tak sama ni di bawah. Boleh nak tengok, tapi sabar-sabar dulu lah. Bangun daripada kita kata lepas baca tahiyat awal tu, Allahu Akbar, dia tetap dulu. Lepas tu nak tengok lah sekali je, tak boleh tengok lagi. 1, 2, pusing kanan, habis. Tu jaga pergerakan bahaya dalam solat. Kalau kita betul-betul tak jaga, kita duk rasa sembahyang kita dah sempurna dah. Tiba-tiba bila hari akhirat cek, la ilaha illallah, banyak sembahyang yang tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita tak berhati-hati, kita tak khusyuk dalam solat. Salah satu syarat khusyuk dalam solat yang disebutkan dalam kitab Munyatul Musalli ialah tetap anggota. Tetap anggota solat tu, tak kita kata tak bergerak banyak kali dah, macam-macam dan sebagainya.
Itu berkaitan dengan keadaan yang zahir, perbuatan yang zahir. Hati belum zahir lagi. Kadang-kadang kita sembahyang kat sini, masjid Al-Rumah ni, hati kita dekat Berembuk sana, dekat Berembuk sana, dekat mana? Dekat Pustaka Rakyat, beli buku untuk anak, asyik anak sekolah ni, tak ada pen, tak ada pensel, kena beli. Ataupun kita sembahyang kat sini, tapi hati kita tak berak, dia tergambar-gambar kita punya kampung halaman, rumah kat sini, ada bayam, punya bayi tik, macam-macam. Itu nama boleh panggil sembahyang orang yang musafir. Hati dia musafir, bukan dia sembahyang musafir. Kalau sembahyang musafir tu kita sendiri pergi musafir. Ni sembahyang saja duduk dekat sini, tapi hati dia musafir dekat mana-mana. Apa kat Mekah pun ada. Tu dia kira dari segi tasawuf, dia kira hati pula. Tapi untuk melahirkan hati yang khusyuk tu, mestilah daripada tubuh ataupun anggota yang khusyuk dulu. Maksud khusyuk dari segi kitab Munyatul Musali itu ialah tetapnya anggota. Lepas tu barulah hati. Tu kena jaga betul-betul. Susah nak dapat khusyuk hati ni. Sebab apa? Sebab kita hari ini dah bermacam-macam dugaan yang kita jumpa, keluar saja, tengok sana, tengok sini, mendadak kat aurat dan sebagainya. Kalau mendadak kat budak tak apa, mendadak kat aurat, pergi masa malam jumpa lagi, pergi masa ayat jumpa lagi. Bila tak tengok orang tak rugi, tu. Jadi susah orang bila satu kali kita tengok benda maksiat, satu titik hitam yang melekat ke hati kita. Bila hati kita dah dihitamkan dengan dosa dan maksiat, bila sembahyang kita nak khusyuk, nak tak khusyuk. Sebab itulah kita kena ada sesuatu yang boleh mencucikan hati kita. Macam mana? Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan selawat dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan benda-benda tersebut hati kita bersih, hati kita cuci, sembahyang kita pun khusyuk, hati kita pun khusyuk, insya-Allah. Demikianlah barang yang berkata akan dia Alamah Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar, seperti dua gerak yang sunat dan satu yang lainnya. Jadi 3, maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. Itu kena jaga. Kalau lah kita bangun daripada tahiyat awal tu, angkat takbir, Allahu Akbar, bagi tetap dulu hati, bagi tetap dulu kita punya pergerakan kita duduk kat sini, barulah boleh kita nak tengok tempat lain, nak gerakkan kepala kita. Kalau gerak sikit tak apa, kalau gerak banyak tu, itu dikatakan 3 kali serentak pergerakan, maka itulah batas sembahyang kita. Ketiganya, kedatangan hadas kecil atau besar. Waktu solat tu tiba-tiba keluar ni, ikut kemaluan belakang, maka batal. Ataupun terkeluar air di sebelah kemaluan depan, ataupun benda-benda yang lain, batu ke, keluar batu ke, batu kawang. Batu kawang ni kalau kat laut, kat orang pada batu kawang, mana tahu kan, kita tengah sembahyang tiba-tiba keluar batu, maka batal menyiapkan. Ataupun terkeluar air kecil, batal juga. Kena pergi basuh, ambil wudu lain, baru sembahyang. Tu. Ataupun hadas besar, tengah sembahyang tu, keluar air mani ke, ataupun perempuan, kalau perempuan keluar darah haid, maka batal. Tak boleh dia nak teruskan solat. Keempatnya, kedatangan najis yang tiada dimaafkan dia. Najis yang tiada dimaafkan, seperti kita katakan dulu, yang kita bahaskan dulu, yang kita menggambarkan dulu, ialah seperti kita kata darah yang banyak,
tahi binatang ke, tahi orang ke, benda-benda macam tu lah kan. Maka yang tu tak dimaafkan. Kalau terkena dekat itu, maka batal sembahyang itu. Segera kita kena pergi, kita kata basuh dia dan sembahyang balik. Sebab kalau kita kata najis ni, dia tidak membatalkan wuduk, dia cuma membatalkan solat saja. Salah satu lagi kita kata tengok tak cicak, kan, cicak banyak. Kalau dia jatuh dekat atas baju kita, cepat-cepat kita tepis, kita betik, dia pergi tak apa. Ni bila atau kalau kita tengok dia jatuh je, tengok lama biar situ, maka batal. Dia jatuh je terus betul, ini tepis bang, kita betik bang, kat depan tak apa, tak ada orang, dengan kita betik kat sebelah kawan kita pula batal. Jadi jaga-jagalah dengan Nabi tersebut ni. Keempat ni, kedatangan najis yang tiada dimaafkan dia. Jadi yang tiada maaf tu kena dekat mana? Sama ada dekat pakaian kita, kan, ataupun tubuh kita, ataupun tempat kita berdiri, tempat kita sujud untuk solat. Kalau najis tu lain jauh sikit ke apa semua, itu tak ada masalah. Jadi yang jadi masalah tu kalau najis tu kena sama ada pakaian kita atau tubuh badan kita, ataupun kita berdiri di tempat yang ada najis. Contohnya tempat kita begitu, bawah tu ada tercicak, maka hukum dia batal, tak sah solat. Dia katakan najis yang tiada dimaafkan dia. Ada ke najis yang dimaafkan dia? Baru contoh kita kata, kalau kita tengok lalat tu berburung dekat najis, mana-mana najis, lepas tu dia datang, dia hinggap dekat bahu kita, dia dekat pakaian kita, maka najis itu dimaafkan sebab tak nampak terlampau halus. Kita boleh check ke najis yang dekat pada kaki lalat tu kat mana, tak boleh, maka yang itu dimaafkan. Dan yang kedua contohnya ialah apabila darah berawat, bila semayang dia sudah belintir, dia belintir, tak pecah. Asal darah ni, darah ni kalau banyak hukum dia najis, tak boleh kita nak kena waktu solat, ataupun pakaian kita kena najis, darah kita solat tak boleh. Tapi tengok kalau benda tu kecil, darah tu kecil, tak sampai 5 sen tu, mengikut apa yang dikatakan oleh ulama, maka masih boleh dimaafkan lagi. Itu maksud dia najis yang dimaafkan dia. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dari kali. Yang baik itu daripada Allah, yang Allah Ta'ala kelemahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.